hanya ambil masa dalam setengah jam saja dalam menghasilkan teknik-teknik ini. Hai semua. Okey, pada hari ini saya nak tunjukkan kepada anda asas sulaman. Tapi sebelum tu, okey, ini dia. Kerana saya menggunakan mesin portable, jadi ini sebagai pedal untuk kaki. Okey. Okey, kita tekan dengan menggunakan kaki. Cuma saya nak tekankan kepada anda, saya nak tunjukkan kepada anda semasa anda mengayak, okey, dengan menggunakan pemidang tu, anda tekan untuk menjadikan benang tu melantun. Sekiranya anda tak tekan, benang tu akan duduk di tempat yang sama, iaitu pegun. Jadi, untuk melantunkan pergerakan benang, anda perlu tekan. Okey. Sekiranya anda nak lantunan dia tu besar, anda perlu tekan kuat sedikit. Begini. Sekiranya anda tekan tanpa henti, ia akan putus benang tersebut. Jadi, di sinilah anda perlu mengawal pergerakan pedal kaki ni supaya ia stabil dengan ayakan ataupun tolakan ram anda nanti. Okey, kita mulakan asas sulaman ni dengan kita pasangkan benang sulam pada mesin. Kita keluarkan dahulu benang dari jaring ni. Okey. Okey. Di bahagian gegelung tuas ni, kita lilitkan 2 kali. Okey, seterusnya masukkan lubang pada jarum. Ini yang pertama. Langkah kedua, ambil pemidang. Pemidang beserta kain yang hendak disulam. Okey, kita ayakkan begini. Sebelum kita mengayak dengan menggunakan benang, jadi saya nak tegaskan kepada anda, saya nak ulang lagi kepada anda, pergerakan anda perlulah selesa. Sama ada anda nak menggerakkan secara menegak dari atas ke bawah ataupun dari kiri ke kanan. Okey, cuma bila anda nak pegang pemidang ataupun drum ni, anda perlu pegang dengan kuat supaya ia tidak bergerak semasa anda menyulam. Maksud saya, ia tidak mengganggu pergerakan ayak semasa menyulam. Sekiranya anda pegang secara longgar, ia akan bergerak begini. Itu menyebabkan anda terganggu semasa menyulam. Okey. Jadi, bagaimana anda nak pegang tu mengikut selesa anda sendiri. Okey. Ada setengah orang dia selesa pegang daripada hujung ke hujung begini. Ada setengah orang dia pegang daripada atas ke bawah begini. Ada setengah orang dia pegang begini. Tak jadi masalah. Semuanya tak jadi masalah asalkan anda selesa dan ia tegak. Tidak bergerak-gerak dan tidak longgar semasa anda menyulam. Itu sahaja kunci untuk anda pegang ram ini. Ya, sekarang ni langkah seterusnya. Okey, anda perlulah tusuk jarum ke dalam fabrik. Okey, gegelung ni digerakkan supaya anda boleh tarik dengan mudah benang di bawah fabrik. Ya, saya nak jelaskan kepada anda tentang penggunaan warna benang di bahagian bawah. Itu yang pertama.
anda boleh menggunakan warna benang yang sama dari permulaan sulaman hingga ke habis sulaman. Apa yang tukar adalah warna benang di bahagian atas untuk mencantikkan lagi sulaman anda. Okey. Contohnya, jika anda menggunakan warna hitam seperti ini, okey, anda boleh gunakan warna hitam yang sama sehingga habis sulaman yang anda hasilkan. Okey. Tetapi di bahagian atas, anda perlulah tukar mengikut warna sulaman, warna bentuk ataupun motif yang anda hasilkan tu. Sekiranya anda lakukan motif bunga, mengikutlah bunga tu macam mana warnanya. Nak guna 2 warna, 3 warna, 1 warna ataupun sebagainya, tak apa. Warna di bahagian atas sahaja yang perlu ditukar. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah jenis benang yang digunakan untuk benang di bahagian bawah ni. Okey. Benang di bahagian bawah ni anda boleh guna benang sulaman. Okey, satu benang sulaman, keduanya benang kapas dan ketiganya benang nylon. Okey. Cuma saya lebih selesa menggunakan benang sulaman, bukannya benang kapas, bukannya benang nylon. Saya lebih suka menggunakan benang di bahagian bawah ni, benang sulaman. Di bahagian atas pun menggunakan benang sulaman juga. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya benang kapas ni dia sedikit kasar berbanding benang sulaman yang halus dan licin. Okey. Benang nylon ni pula saya tak suka guna. Kenapa? Sebabnya benang nylon ni bila kita basuh sulaman tadi dengan menggunakan dry clean ke, basuhan tangan ke, basuhan mesin ke, ia akan menyebabkan benang tu berbulu. Jika anda perhatikan sulaman yang anda dapati di rumah, di bahagian belakang sulaman tu akan berbulu. Itu tandanya penyulam tadi menggunakan benang nylon. Tapi sekiranya anda menggunakan benang yang sama iaitu benang sulaman, ia tak akan ubah tekstur benang tu. Sulaman kita cantik walaupun bertahun-tahun tetap kekal dalam kualiti yang sama. Sebab itulah pengalaman saya menggunakan benang sulam ni lebih cantik dan berkualiti apabila menggunakan benang di bahagian bawah dan juga benang di bahagian atas, benang yang sama iaitu benang sulam. Okey, saya nak tunjuk pula bagaimana anda nak layangkan. Apa beza layang dan cincang? Layang ni pergerakan yang lembut anda tolak. Tetapi cincang pula pergerakan yang lembut dan anda sentap sedikit untuk menjadikan sulaman tu melompat. Maksudnya benang itu akan menghasilkan lompatan. Itulah bezanya cincang dan juga layangan. Kali ini saya nak tunjukkan kepada anda layang dahulu supaya anda dapat menggerakkan pemidang dan anda dapat kawal pemidang dengan baik. Okey, kita masukkan semula jarum ke dalam fabrik. Dan anda tolak dengan lembut. Sama ada anda nak tolak dari atas ke bawah, kiri ke kanan, tak apa. Sebabnya saya nak tunjukkan kepada anda cara untuk melayang itu. Okey. Sentiasa gunting lebihan benang supaya ia tidak mengganggu pergerakan sulaman anda. Sekiranya anda
tekan pedal bawah, maksudnya pedal di kaki terlampau cepat dan juga tolakan anda tu cepat sedikit menjadikan ia tidak seimbang. Jadi, benang ni pastinya akan putus dan juga benang akan bergulung di sini menipis. Okey. Anda gerak je. Tolak dengan lembut supaya anda dapat kawal pergerakan ram ni dan juga pergerakan sulaman anda. Okey, ini dia teknik layangan. Tetapi sekiranya sewaktu anda hasilkan teknik ini, benang tercabut ke, benang putus ke, itu perkara biasa. Kerana anda tak dapat lagi mengawal pergerakan pedal kaki dan juga di bahagian tangan. Untuk kaedah menyulam pula, anda perlu selesa sama ada tolakan anda tu atas ke bawah secara menegak dan juga kiri ke kanan. Jika anda bertanya kepada saya lebih selesa pergerakan dari atas ke bawah. Okey, saya tunjukkan kepada anda pergerakan atas ke bawah. Ini dia pergerakan atas ke bawah. Dan ini pula adalah pergerakan kiri ke kanan. Terpulang kepada anda dalam menghasilkan teknik layangan ini, pergerakan mana yang anda lebih selesa. Okey. Sekiranya anda menggunakan pergerakan dari kiri ke kanan sehingga habis sulaman, okey, itu tak jadi masalah. Manakala anda lebih selesa menggunakan pergerakan atas ke bawah, juga tak jadi masalah sehingga habis sulaman yang anda hasilkan itu. Yang penting kuncinya adalah keselesaan untuk anda gayakan ataupun anda tolakkan pemidang ini mengikut keselesaan anda sendiri. Tapi ada juga segelintir menggunakan pergerakan atas ke bawah. Okey, digunakan begini. Kemudian digunakan pergerakan kiri ke kanan. Boleh digunakan kedua-dua pergerakan mengikut motif yang anda hasilkan itu. Sama ada motif tu dia sedikit serong ataupun bersegi-segi, anda perlu menggunakan kedua-dua teknik pergerakan sama ada dari atas ke bawah dan juga dari kiri ke kanan. Ya, apabila anda dapat mengawal pergerakan pemidang ni, anda boleh hasilkan pula bentuk-bentuk yang menggunakan teknik layangan. Contohnya, bentuk bulat. Nampak kan? Macam mudah je hasilkan bentuk bulat. Sekiranya anda tak boleh menggerakkan seperti ini, anda boleh lukis dahulu bentuk bulat dan anda mengikut lukisan tadi. Okey. Ini
Ni bentuk bulat yang kita hasilkan yang pertama. Jadi, anda boleh hasilkan keseluruhannya membulat dengan teknik layangan. Okey, ini yang pertama saya tunjukkan. Saya tunjukkan lagi pergerakannya. Nampak kan? Pergerakannya membulat dengan teknik layangan. Okey. Tentu sekali anda tertanya-tanya kan? Bagaimana nak lukis dan menggerakkan dengan teknik layangan? Okey, saya lukis di bahagian ini. Dan kita ikut tusuk benang. Dan kita mengikut bulatan yang dihasilkan. Ini sekiranya anda tak boleh buat secara freestyle untuk menghasilkan bulatan. Okey, caranya anda lukis dahulu dan ikut bentuk lukisan anda tadi. Okey, kita dah hasilkan bulatan. Jadi, bagaimana nak praktis lagi supaya anda lebih mahir untuk menghasilkan teknik layangan ini? Kita hasilkan pula 4 segi. Okey. Nampak kan bingkai 4 segi? Okey. Sama juga nak praktiskan supaya kita isi semua ni dalam ruang kosong ni dengan teknik layangan. Nampak kan? Ini adalah hasil 4 segi yang anda gerakkan dengan menggunakan teknik layangan. Jadi anda nak praktis lagi. Kita boleh praktis lagi dengan menggunakan bentuk lain pula. Bentuk apa? Segitiga. Okey, kita dah hasilkan bentuk segitiga. Jadi, kita masukkan semuanya dalam ruang yang kosong ini dengan teknik layangan supaya anda boleh kawal pergerakan tangan anda.
Ya, inilah asas pergerakan sulaman yang perlu anda buat untuk anda gerakkan tangan anda supaya ia selesa sepanjang anda menyulam. Bila anda sudah mahir dalam menggerakkan secara freestyle, ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan, anda hasilkan pula pergerakan yang menggunakan teknik layangan dalam bentuk bulatan, 4 segi dan juga segitiga. Sekiranya anda berjaya menghasilkan bulatan, 4 segi dan segitiga ini, bermakna anda dah boleh kawal pergerakan tangan anda dengan menggunakan teknik layangan, iaitu teknik asas sulaman. Ya, inilah teknik yang digunakan, iaitu teknik layangan sebagai asas sulaman anda. Cuma untuk menghasilkan teknik ini, biasanya anda perlu praktis. Okey, dalam masa satu hari itu anda perlu praktis sekurang-kurangnya setengah jam. Okey, untuk anda biasakan diri bagi anda dapat mengawal ram dan juga pedal kaki dengan baik. Pengalaman saya, tak sampai 7 hari, pastinya anda dapat menghasilkan pergerakan ini freestyle, pergerakan atas ke bawah, kiri ke kanan dan menghasilkan bulatan, segi 4 dan juga segitiga dengan baik tanpa adanya benang putus maupun benang menipis. Jadi, anda perlu praktis dan praktis. Kenapa? Kerana sulaman ni memang kena praktis. Ia bukan boleh diajar secara teori semata-mata. Sekiranya anda tak praktis, walaupun anda berguru dari kayangan pun, anda tak dapat menghasilkan sulaman yang baik. Nasihat saya, anda perlu praktis tanpa jemu walaupun menghadapi pelbagai rintangan, terutamanya benang putus. Benang putus ni akan mengakibatkan anda rasa jemu, anda rasa give up untuk menghasilkan sulamannya. Itu adalah perkara biasa bagi anda yang mula-mula untuk berkecimpung dalam bidang sulaman ni. Jadi, jangan lupa praktis sekurang-kurangnya setengah jam sehari. Dalam masa 7 hari, pastinya anda dapat membuahkan hasil. Hai semua, kali ini saya nak tunjukkan kepada anda teknik cincang. Bagaimana kita nak hasilkan teknik cincang. Okey, teknik cincang ni juga dikenali sebagai teknik sulam padu dan juga teknik satin. Okey, kalau anda dengar orang beritahu teknik satin ataupun teknik sulam padu, itu benda yang sama, teknik yang sama, cuma nama yang berbeza. Okey. Cara untuk menghasilkan teknik cincang ni ada 2 cara. Sama ada pergerakan anda secara menegak, okey, daripada atas ke bawah ataupun sebaliknya. Okey, yang keduanya adalah secara mendatar ataupun melintang. Okey, sama ada ke kiri, ke kanan ataupun kanan ke kiri ataupun sebaliknya. Itulah cara penghasilan teknik cincang. Cumanya atas selesa anda. Bagaimana anda nak hasilkan teknik cincang ni, ikut atas selesa anda. Sekiranya anda selesa menggunakan teknik secara mendatar, okey, anda hasilkan semua secara mendatar. Tak jadi masalah. Tapi sekiranya anda kekok untuk menghasilkan secara mendatar, anda lebih suka gunakan secara menegak, okey, anda boleh gunakan secara menegak. Kalau anda tanya saya lebih selesa menghasilkan teknik cincang ni secara menegak. Okey. Caranya, kita hasilkan dahulu
teknik layangan. Okey, tusuk jarum ke dalam fabrik, tarik seperti biasa, benang di bawah fabrik ni naik ke atas. Okey, kemudian kita tusuk semula. Kita hasilkan dahulu satu garisan yang melintang dengan teknik layangan. Okey. Seterusnya anda gunting lebihan benang. Di sini ada dua cara. Okey. Sama ada anda nak hasilkan di atas permukaan garisan melintang ni ataupun garisan melintang ni berada di dalam teknik cincang anda nanti. Okey? Saya akan tunjukkan kepada anda kedua-dua cara itu. Kita gunakan cara pertama dahulu. Saya hasilkan di mana garisan melintang ini berada di bawah. Maksudnya menjadikan ia sebagai sempadan. Okey. Sebagai pemula, anda akan bertemu dengan masalah ini, iaitu masalah di mana ayakan yang dihasilkan tu tidak sekata. Itu tak jadi masalah kerana anda mula-mula baru je nak hasilkan, baru pertama kali nak hasilkan teknik cincang ini. Ia tak jadi masalah. Cuma anda perlu seimbangkan benang atas dan benang bawah supaya benang tu tak putus ataupun menipis. Itu je yang perlu anda kawal untuk pertama kali. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Jika benang anda tak putus, inilah hasilnya di mana anda akan hasilkan tolakan cincang itu tidak sekata. Sekiranya macam ni pun anda tak berjaya, okey, saya tunjukkan kepada anda apa hasilnya sekiranya anda tolak dengan tergopoh gapah ataupun anda terlampau excited. Tak boleh juga. Dia kena buat dengan tenang. Okey? Hasilnya akan jadi begini ya. Okey. Okey, nampak ya? Inilah hasilnya sebelum ia terhasil begini. Okey? Di mana tolakan anda tu tak sekata. Sebabnya anda gugup semasa nak mengayak ataupun anda terlampau excited untuk mengayak tu supaya dia jadi je. Tak. Dia akan hasil begini. Okey. Kemudian dia akan jadi begini.
Okey. Seterusnya kita hasilkan lagi. Okey, nampak kan perbezaan yang ini dengan yang ni? Yang ni nampak lebih sekata. Maksud saya, jika anda buat latihan, sentiasa berlatih untuk menghasilkan garisan lurus ni je, ia akan jadi sekata dan padat-padat seperti mana anda menggunakan mesin komputer ataupun mesin industri manual yang memang dah ada dah bukaan zigzag pada mesin tersebut. Okey. Ni kita gunakan mesin domestik yang berkepala hitam ni, semuanya kita perlu hasilkan sendiri. Okey. Saya tegaskan, kita perlu hasilkan sendiri sebab ia tiada fungsi untuk menghasilkan zigzag secara automatik. Okey. Ini sekiranya garisan lurus tu menjadi sempadan. Tapi tadi saya katakan kepada anda kaedah yang kedua di mana garisan lurus ni berada di tengah. Okey. Kalau berada di tengah ni, ia sebagai, kalau dalam tekad, ia dipanggil mempulur sebagai tulang. Okey. Kita gunakan langkah yang kedua. Okey, nampak ya? Ada yang ke atas, ada yang terlampau ke bawah. Okey, ini adalah asas. Okey, mempulur ni ataupun tulang ni sebagai asas. Okey, untuk anda hasilkan zigzag ataupun teknik cincang ataupun teknik setting ataupun sulam padu ini dengan garis lurus. Okey. Tapi sekiranya anda gugup, ia akan jadi begini.
ia akan jadi begini. Sebelum jadi macam ni, sebelum jadi macam ni, ia akan jadi macam ni sebabnya anda tak dapat mengawal keseimbangan di mana tolakan di bahagian atas perlulah sama dengan di bahagian bawah. Barulah teknik cincang tu jadi cantik. Lepas tu anda perlu kawal juga pergerakan di mana teknik cincang tu perlulah rapat ataupun sekata dari permulaan hingga ke hujung. Okey. Walaupun anda tengok di sini, saya hasilkan sedikit. Okey. Tetapi masalah bagi seorang pemula adalah keseimbangan benang. Okey. Kalaulah untuk hasilkan sedikit macam ni pun, tiba-tiba benang tu putus. Okey. Benang menipis. Anda janganlah give up. Okey, sebab itu adalah perkara biasa. Masalah tu berlaku sama seperti mana saya menggunakan mesin domestik ni. Okey, masa mula-mula saya gunakan mesin domestik ni untuk menyulam, sama juga. Pergerakannya tidak sekata dan juga benang ni, benang sulam ni mudah putus. Tapi itulah yang membuatkan saya nak cuba lagi. Yang bagi semangat kepada saya supaya ia terhasil cantik. Sebab sulam ni cantik. Itulah yang membakar semangat saya untuk menghasilkan sulaman dengan menggunakan mesin domestik ni. Okey, kita hasilkan lagi. Di mana tulangnya berada di tengah. Apa yang penting, anda perlu kawal supaya benang ni tak putus. Okey, kita teruskan lagi. Okey, jangan lupa anda buat latihan walaupun ia adalah satu garisan lurus dengan teknik cincang. Okey, ini adalah yang pertama. Okey, pergerakan yang pertama menggunakan teknik cincang ataupun teknik satin ataupun juga dikenali dengan teknik sulam padu. Okey. Bila dah anda hasilkan, anda buat latihan dengan menggunakan teknik yang sama ataupun pergerakan yang sama pada garisan lurus ni, ia akan jadi cantik dan kemas. Okey, bagaimana anda nak tahu ia kemas? Pergerakan anda tu akan sekata satu garis lurus. Seperti mana anda hasilkan dengan menggunakan teknik cincang yang menggunakan mesin portable ataupun mesin manual industri yang memang dah ada dah zigzag. Ya, itulah tadi teknik yang pertama dalam anda hasilkan sulam padu, teknik satin atau juga dikenali teknik cincang. Okey, langkah yang kedua untuk menghasilkan menggunakan teknik cincang, pergerakannya kita hasilkan seperti huruf S ataupun alur sungai.
Okey. Kita gunting lebihan benang. Masih dengan pergerakan sama ada menegak ataupun melintang. Tapi di sini saya akan hasilkan pergerakan secara menegak kerana saya lebih selesa menggunakan teknik secara menegak ni. Okey, apa yang perlu anda kawal? Seperti biasa, benang ni supaya tidak putus. Itu yang paling penting. Kemudian, anda perlu kawal pergerakan dari segi tolakan supaya ia sekata. Itu yang kedua. Sekiranya tolakan anda begini, tak jadi masalah kerana anda baru pertama kali hasilkan dengan bentuk alur sungai. Yang penting apabila kita dapat mengawal keseimbangan benang atas dan juga pedal kaki di bawah, okey. Benang tak putus menjadikan kita dapat kawal pula pergerakan lain, iaitu kita dapat sekatakan pergerakan supaya ia dapat hasilkan bentuk alur sungai. Okey, jika anda lihat ada di bahagian tengah ni ruangnya kosong, okey. Di bahagian ini ia padat. Jadi tak jadi masalah kerana anda baru sahaja untuk sesuaikan tolakan tangan supaya ia sekata dan juga padat. Okey, kita hasilkan lagi. Tapi kali ini saya terus gunakan kaedah yang kedua di mana bentuk alur sungai ini dijadikan sebagai tulang ataupun mempuluh.
jika anda perhatikan, terdapat sedikit sentapan kecil. Maksudnya saya sentap sedikit begitu, bukannya saya layang untuk menghasilkan lompatan dalam teknik cincang ini. Okey. Kedua-dua cara di mana yang pertamanya garisan bentuk alur sungai ni berada di bahagian sempadan bawah. Manakala yang kedua ni adalah ia sebagai tulang ataupun mempulur di bahagian dalam. Teknik cincang yang anda hasilkan dengan bentuk alur sungai ni. Kedua-duanya boleh digunakan mengikut keselesaan anda sendiri. Tapi jika anda tanya saya lebih suka hasilkan pada bahagian yang pertama. Pada cara yang pertama, iaitu ia dijadikan sempadan sahaja. Okey, nampak kan? Benang putus. Kenapa? Tiada keseimbangan pedal kaki dengan bahagian atas, iaitu tolakan ayakan tadi. Okey, kita pasang semula. Kita gunting lebihan benang. Okey, hasilnya akan jadi begini sebagai seorang pemula, di mana anda perlukan sekatakan dahulu supaya tidak jadi begini. Okey, dalam bentuk alur sungai ini. Itu yang penting. Okey. Ya, inilah kaedah ataupun langkah yang kedua di mana teknik cincang dalam anda menghasilkan bentuk alur sungai.
Ya, kali ini pergerakan lompatan pula akan dihasilkan dengan menggunakan teknik yang sama, iaitu teknik cincang. Okey, kita tusuk dahulu jarum ke dalam fabrik. Tarik benang naik ke atas. Okey. Kita hasilkan dahulu lompatan. Sama ada ia nampak seperti lompatan betul ataupun lompatan secara terbalik. Okey, saya hasilkan lompatan secara terbalik. Jika anda tak boleh hasilkan lompatan ni secara freestyle, okey, anda boleh lukis dahulu dengan menggunakan pensel kapur ataupun carbon fabric. Okey, anda boleh lukis begitu. Tapi di sini saya telah hasilkan secara freestyle. Pergerakan yang sama anda hasilkan teknik cincang ini, sama ada pergerakan secara melintang ataupun secara menegak. Saya lebih selesa menggunakan pergerakan secara menegak. Nampak kan? Pergerakan lompatan ni, ia akan menghasilkan seperti bentuk bulan sabit. Okey. Nipis di bahagian hujung dan tebal di bahagian tengah dan nipis semula di bahagian hujungnya. Di sini, anda perlu kawal tolakan sama ada permulaannya perlu kecil dan semakin membesar, dan membesar, kemudian kembali mengecil sampai ke hujung. Itulah cara untuk menghasilkan pergerakan lompatan ini. Okey, jika anda tak berjaya menghasilkan seperti ini, pastinya anda akan hasilkan begini. Saya tunjukkan kepada anda. Jika anda hasilkan begini, menunjukkan anda tak berjaya lagi
kawal pergerakan, tolakan, mengecil, membesar dan kecil balik. Yang tu anda tak dapat nak kawal pergerakan tu untuk menghasilkan bentuk lompatan tu. Jadi anda perlu kawal. Di samping, kawal juga pergerakan benang di atas dan juga pedal kaki supaya ia seimbang. Kenapa? Supaya benang tak putus ataupun menipis. Kalau jadi macam ni pun tak jadi masalah kerana ada perkembangan bagi pergerakan anda tadi. Kerana anda mampu dah mengawal supaya tidak terlajak ke bawah ataupun terlajak ke atas. Nampak kan? Pergerakan anda akan berkembang seperti ini. Maksudnya, ia akan nampak bentuk lompatan. Okey. Okey, saya nak kongsi pengalaman saya masa mula-mula saya hasilkan bentuk lompatan ataupun sebarang bentuk. Kuncinya, saya tahan nafas. Okey, untuk menghasilkan bentuk lompatan ni, saya tahan nafas dari awal sehingga akhir bentuk ini dihasilkan. Kemudian, saya berhenti lagi untuk dapat nafas baru untuk saya buat ayakan secara menegak. Itulah pengalaman saya masa mula-mula saya kendalikan mesin domestik ini untuk menghasilkan sulam padu cincang ini dalam pergerakan bentuk lompatan. Mungkin pengalaman saya sama dengan pengalaman anda sewaktu menghasilkan teknik cincang ini. Okey, tapi sekiranya pengalaman anda lebih hebat, okey, dari pengalaman saya, itu adalah peristiwa manis yang perlu kita kenang sewaktu mengendalikan mesin domestik ini. Jika anda tanya saya, berapa lama untuk saya hasilkan pergerakan lompatan ini supaya ia nampak walaupun tidak sekata tetapi nampak bentuk lompatan tu. Okey. Dulu pengalaman saya ambil masa dalam 2 minggu. Tapi saya taklah hasilkan setiap hari berjam-jam, tak. Saya hanya peruntukkan dalam masa setengah jam je sehari untuk saya menghasilkan pergerakan cincang. Maksudnya pergerakan dengan teknik cincang ini. Teknik cincang ni penting sebabnya
ia menjadikan sulaman kita tu nampak timbul. Okey. Berbanding teknik layangan, ia nampak sedikit mendatar. Jadi, anda perlu hasilkan betul-betul ia jadi cantik supaya hasilnya nampak timbul. Itu kuncinya dalam penghasilan teknik cincang ni. Okey, itulah tadi pergerakan yang perlu anda lakukan. Okey, anda perlu buat latihan untuk menghasilkan teknik cincang yang baik dalam bentuk lompatan. Jika tadi saya tunjukkan kepada anda lompatan secara terbalik. Kali ini kita hasilkan pula. Betul-betul nampak seperti lompatan yang betul. Okey, apabila saya tekan sedikit kuat pedal kaki, secara automatik benang akan bergulung dan menipis. Jadi kita perlu buang dahulu benang ni dan gantikan dengan yang baru. Okey, kita tusuk kembali dalam fabrik. Dan hasilkan semula tolakan secara menegak ni. Bagaimana asasnya, sengit ke, tegak ke, membulat ke ataupun bersegi ke, itulah akan kita hasilkan tekniknya mengikut asas pergerakan yang kita hasilkan pada mula-mula. Okey, anda nampak kan lompatan ni besar, lepas tu kecil, macam mengiring sedikit. Jadi, hasilnya akan nampak lompatan sedikit mengiring.
Okey, anda lihat ya. Asas dia ni nampak sedikit sengit. Okey. Jadi, rupanya akan jadi sengit. Yang ni pula asasnya betul-betul nampak lompatan. Jadi, apabila kita hasilkan teknik cincang, nampaklah lompatan yang sekata. Okey. Jika kita hasilkan lompatan tu sebagai tulang ataupun mempuluh, kita lihat hasilnya. Hasilnya akan jadi lebih kurang sama. Okey, seperti mana ini sebagai sempadan dan ini pula mempuluh di bahagian tengah. Jadi, terpulang kepada anda dengan mengikut keselesaan anda sendiri dalam anda menghasilkan sulaman bentuk apa sekalipun, sama ada ia dihasilkan sebagai asas ataupun dengan menggunakan mempuluh. Terpulang kepada anda. Janji anda selesa dalam menghasilkan teknik cincang ini. Okey. Anda lihat, inilah hasilnya. Sebagai seorang pemula, beginilah cara anda menghasilkan teknik cincang dalam bentuk lompatan. Ya, untuk kali ini saya tunjukkan kepada anda langkah yang keempat dalam menghasilkan teknik yang sama, iaitu teknik cincang. Okey. Langkah yang keempat ni anda perlu imagine sendiri untuk menghasilkan bulatan, di mana pergerakan anda perlulah bermula dengan kecil, kemudian besar dan kembali kecil. Itulah pergerakan tolakan untuk menghasilkan teknik cincang. Jika anda tak dapat hasilkan betul-betul bulat, tak jadi masalah kerana tolakan anda adalah tolakan yang mula-mula untuk menghasilkan bulatan dengan teknik cincang. Jadi, tak jadi masalah tu.
Okey, saya tunjukkan di bahagian ini ya. Okey. Anda akan hasilkan begini, bentuk segi 4. Lepas tu akan anda hasilkan juga bentuk yang membujur sebelum anda hasilkan bulatan. Itu adalah pergerakan yang normal kerana anda tak boleh nak agak lagi bagaimana untuk anda hasilkan bulatan dengan menggunakan teknik cincang ini. Caranya, anda tolak kecil sedikit demi sedikit dan anda tolak besar sedikit demi sedikit. Kemudian anda kecilkan kembali tolakan sehingga ke hujung. Barulah pergerakan itu akan menampakkan ia seperti bulatan. Nampak kan? Bulatan dihasilkan dengan menggunakan teknik cincang. Tapi, mula-mula anda akan lakukan begini. Jika anda hasilkan begini pada peringkat permulaan, tak jadi masalah. Kerana di sini menunjukkan anda tak mampu lagi nak kawal tolakan ayakan tu supaya menjadi bulatan. Okey. Ada juga anda akan hasilkan menjadi segi 4 begini. Ya, inilah bentuk
empat segi yang anda akan hasilkan setelah anda dapat kawal sedikit pergerakan, tolakan untuk menghasilkan sulaman tu bagi menghasilkan bulatan dengan teknik cincang. Okey, dah dapat hasilkan segi empat ni, barulah anda dapat hasilkan bulatan yang betul. Okey, nampak kan? Bulatan telah terhasil. Inilah cara untuk anda hasilkan bentuk bulatan dengan teknik cincang tanpa anda lukis pada fabrik. Ya, langkah kelima pula, anda perlu hasilkan pergerakan dengan menggunakan teknik cincang dalam menghasilkan pergerakan membujur, bentuk membujur. Kita tusuk dahulu jarum ke dalam fabrik. Tarik benang di bawah fabrik naik ke atas. Tusuk semula. Gunting dahulu lebihan benang. Pergerakannya anda perlu hasilkan tolakan cincang mula-mula kecil, besar dan anda stabilkan dia, maksudnya besar tu panjang sedikit, kemudian kecil semula. Okey? Nampak kan? Dua pergerakan yang berbeza. Pertamanya, inilah hasilnya. Anda hasilkan bentuk membujur begini. Tapi bagi anda yang mula-mula tak dapat nak kawal lagi pergerakan anda, pastinya inilah yang akan anda hasilkan. Okey, kita ulang lagi. Jika anda tak dapat hasilkan begini, pastinya anda akan hasilkan begini. Kenapa jadi begini? Sebabnya anda terikut-ikut dengan pergerakan yang sebelumnya, iaitu pergerakan membulat. Okey? Cuma bezanya di sini anda perlu stabilkan, maksudnya pergerakan yang sama besar dipanjangkan sedikit sebelum anda kecilkan tolakan tu menjadi halus. Okey. Tujuannya sebenar untuk
untuk menghasilkan bentuk bunga ataupun lengkuk-lengkuk seperti daun, seperti sulur yang perlu anda hasilkan semasa motif penuh nanti. Jadi, pergerakan inilah perlu anda mahir dahulu sebelum anda menghasilkan satu motif yang lengkap. Jika anda masih tak boleh nak kawal lagi pergerakan, jadi macam ni, saya minta sangat anda perlulah ulang dan ulang untuk anda buat latihan. Jangan give up kerana ia adalah proses pembelajaran. Ya, inilah hasilnya 1 dan 2, iaitu bentuk bujur. Ya, itulah tadi 5 pergerakan asas dengan menggunakan teknik cincang, yang mana pertamanya anda perlu hasilkan garis lurus. Yang keduanya, anda perlu mahir pula menghasilkan lengkuk ataupun bentuk alur sungai. Yang ketiganya, anda perlu hasilkan bentuk lompatan, sama ada bentuk lompatan yang sebenar ataupun secara terbalik. Yang keempat, anda perlu hasilkan bulatan. Dan yang kelima adalah bentuk bujur. Itulah 5 langkah teknik cincang yang perlu anda hasilkan. Ia bagi memudahkan anda menghasilkan motif sebenar ataupun motif penuh dalam sulaman nanti. Tentunya anda ingin tahu jangka masa untuk anda kuasai dalam menghasilkan teknik cincang ini. Okey. Yang pertamanya, garis lurus tu ia makan masa lama sedikit, dalam masa 7 hingga 10 hari. Okey. Itu adalah pergerakan paling asas. Jadi, ia ambil masa lama sedikit. Berbanding dengan pergerakan yang kedua, pergerakan alur sungai, pergerakan yang ketiga, lompatan, bulatan dan bentuk bujur. Hanya memakan masa satu-satu bentuk itu 5 hari sahaja. Jangkaan itu adalah latihan yang anda buat setiap hari, hanya mengambil masa 30 minit sehari. Bukannya 1 jam, bukannya 2 jam dan seterusnya. Hanya ambil masa dalam setengah jam saja sehari dalam menghasilkan teknik-teknik ini. Jadi, jangan lupa anda lakukan latihan supaya anda dapat kuasai pergerakan 5 teknik ini dengan menggunakan teknik cincang dalam masa yang lebih singkat. Tapi, anda perlu ingat, semasa anda lakukan, anda perlu tenang, tidak stres supaya hasil sulaman anda itu akan jadi lebih kemas dan cantik.